An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an A'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakata al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang Arab Badawi dari kawasan pendalaman yang jauh daripada Madinah telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan. Apabila saya beramal dengannya, nescaya saya masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat yang diwajibkan, dan engkau berpuasa bulan Ramadan. Lalu dia berkata, demi Tuhan yang diriku di dalam genggaman kekuasaannya, aku tidak menambah daripada ini. Maka setelah dia berundur, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang suka melihat seorang di kalangan ahli syurga, maka lihatlah kepada orang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada sahabatnya seorang A'rabi. A'rabi ialah orang Arab Badawi yang tinggal jauh daripada Madinah, di padang pasir yang jauh, yang datang sekali-sekala menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak dikenali. Orang ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli syurga. Menentukan seseorang itu syurga dan neraka adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menentukan malaikat dengan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sahabat-sahabat yang disebut nama-nama mereka sebagai ahli-ahli syurga. Seperti 10 orang sahabat yang merupakan ahli-ahli mesyuarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Dan di sana beberapa orang yang disebut namanya. Sabda Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi. Hasan dan Hussein, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananda Nabi Fatimah Zahra, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini ialah orang-orang yang disenaraikan sebagai ahli syurga, yang diberitahu
namanya oleh Allah kepada Nabi SAW. Ini seorang badui yang dianggap tidak ada ilmu yang banyak. Dia beritahu sebagai seorang ahli syurga. Kerana dia datang menghadap Nabi SAW dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana ikhlasnya mereka yang duduk jauh daripada bandar, yang memakan rezeki daripada titik peluhnya sendiri, tidak memakan harta-harta yang haram daripada tangannya sendiri, tidak mengambil upah daripada sesiapa, makan daripada harta titik peluh dia sendiri dan tenaga dia sendiri yang tidak dibeli daripada mana-mana, memakan harta yang halal, harta yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama, dia datang bertanya dengan pertanyaan yang ikhlas. Apakah amalan yang boleh memasukkannya ke dalam syurga? Lalu Nabi SAW memberitahu kepadanya sebagaimana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah seseorang itu mestilah mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah dalam keadaan tidak menyemutukan Allah dengan sesuatu yang lain, pada zatnya, pada sifatnya, pada hukum syariat, undang-undang dan peraturannya. Dia terima daripada Allah dengan hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana syirik adalah dosa yang paling besar. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik kepada Allah dengan sesuatu yang lain, dan Allah mengampun dosa yang lain daripada itu. Di mana syirik menyengutukan Allah, menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, mengata ataupun menganggap hukum yang lain berhukum Allah lebih baik, adalah syirik yang menyebabkan amalan seseorang itu ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu memelihara hatinya daripada syirik, memelihara dirinya daripada perkara yang boleh membatalkan iman dan Islamnya, selepas itu dibina di atas amalan-amalannya. Dimulakan dengan amalan, dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah mendirikan sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Sekurang-kurangnya mendirikan sembahyang 5 waktu pada waktunya yang ditetapkan, memelihara rukun, adab dan syaratnya, menjaga sembahyang dengan sebaik-baiknya, mengerjakan sembahyang yang wajib. Dan yang kedua, menunaikan kewajipan harta benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta benda daripada hasil pertaniannya, hasil perniagaannya, hasil pendapatannya. Sekiranya sampai nisab, lebih daripada yang diperuntukkan kepada keluarganya, sampai nisab, sampai sukatannya mengikut zakat, dia mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menunaikan puasa bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Allah setahun sekali, tiap-tiap tahun 1 bulan, ditunaikan dengan sempurna. Itulah amalan-amalan yang menjadi rukun kepada ajaran agama Islam, yang tak dapat tidak ditunaikan oleh seseorang Islam. Kewajipan ruh, kewajipan jasad dan kewajipan harta benda yang ditunaikan dengan sepenuhnya. Amalan itu dibuat dengan ikhlas, tidak ada syirik, Allah Ta'ala terima amalan itu. Dan Nabi SAW melihat orang yang bertanya dengan ikhlas, dan dijawab dengan ikhlas, wahai Rasulullah, itulah yang saya amal, saya tidak tambah-tambah lagi. Allah Ta'ala menerima amalannya, dan Allah Ta'ala menjanjikan dengan syurga pada hari kiamat kelak. Menunjukkan bahawa iman saja tidak cukup, mestilah disertakan dengan amal yang soleh, amal yang baik. Amal yang soleh ini
Ialah amal hubungan dengan diri kita sendiri, amal hubungan kita dengan Allah, amal hubungan kita dengan sesama manusia, dengan masyarakat. Bila amalan ditunaikan, bermakna seseorang itu menunaikan kewajipan roh, kewajipan jasad dan kewajipan harta benda, maka dia layak mendapat balasan syurga pada hari kiamat kelak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.